Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah kes jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 4,675 kes selepas 109 kes baharu dicatatkan kemarin. Perkara itu dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 25 tambahan kes-kes baru kepada 14 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru yang telah dikesan. Kluster-kluster ini ialah kluster 4163 yang mengandungi 7 kes baru, kluster 4329, 6 kes baru, kluster 4571, 4 kes baru dan kluster 4360 yang mengandungi 7 kes baru. Kesemua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Manakala 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes baru dikesan di dalam kluster-kluster berkenan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster Star Lodge dan kluster 635. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif pada masa ini ialah sebanyak 84 kluster. Terdapat 60 kes yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 156 kes telah disahkan sembuh. Jumlah ini termasuk 20 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara ini meningkat kepada sebanyak 3,144 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,502 kes. Di kalangan kes aktif tersebut, 10 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 9 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan atau artificial ventilation, manakala 1 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 25 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,566 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 291,437 ujian. Proses menganjakkan tempahan slot suntikan bagi mereka yang terjejas oleh penangguhan pemberian vaksin dos pertama COVID-19 masih giat dijalankan. Oleh kerana kerja-kerja pengganjakan melibatkan jumlah tempahan dos pertama yang tinggi, Menteri Kesihatan menyatakan beberapa masalah teknikal telah berlaku melibatkan beberapa buah pusat suntikan semasa penjadualan semula slot-slot tempahan vaksinasi apabila pemberian vaksin dos pertama vaksin COVID-19 dibukakan semula kemarin. Dalam perkara ini, Kementerian Kesihatan memohon maaf di atas sebarang kesulitan yang mungkin timbul dari kejadian ini. Program vaksinasi kebangsaan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada semua rakyat dan penduduk di negara ini, termasuk warga asing yang menetap di negara Brunei Darussalam. Patuhilah arahan-arahan yang telah dikeluarkan untuk mengawal penularan COVID-19 di negara ini, seperti mengamalkan mencuci tangan dengan air dan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, memakai sungkup muka semasa berada di dalam bangunan atau jika berada di tempat yang sesak di tempat-tempat awam, dan elakkan dari berada di tempat yang sesak. Mereka yang bekerja dari rumah ataupun work from home adalah dinasihatkan untuk terus berada di rumah dan tidak pergi bersiar-siar tanpa tujuan. Lakukanlah tanggungjawab sosial habis kita semua. Teranlah di rumah. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan daripada pihak-pihak penderma dalam membantu pihak kerajaan menangani penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam.
Sumbangan berupa cek bernilai RM50,000 daripada Meditech Sendirian Berhad diterima oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan juga menerima sumbangan daripada Perusahaan Sinaran Gemilang SB, Simpor Pharma Sendirian Berhad, R&T Electronic Enterprise, Little Bloom Daycare, Petir Management Service dan Orang Persendirian. Orang ramai yang berhasrat menghulur sumbangan hubungi MOH Emergency Operation Centre di talian 7295712 pada waktu bekerja. Masa hadapan industri pelancongan, dasar-dasar pelancongan yang dirangka oleh pelbagai kerajaan bagi menghidupkan semula aktiviti-aktiviti pelancongan dan melihat peluang-peluang bagi pelaburan dan kerjasama dalam ASEAN dan Asia. Antara yang dibincangkan semasa Forum Pelancongan Global Sidang Kemuncak Pemimpin-Pemimpin Asia. Forum merupakan kolaborasi antara Forum Pelancongan Indonesia ITF dan Institut Forum Pelancongan Dunia WTFI yang diadakan pada 15 hingga 16 September di Jakarta, Indonesia. Mengetuai negara Brunei Darussalam menghadiri forum secara maya Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Forum juga menyaksikan ucapan pembukaan rasmi yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Profesor Ma'ruf Amin, Naib Presiden Republik Indonesia. Juga dibincangkan pencapaian pelancongan di tengah-tengah pandemik COVID-19, impak dasar ke atas masa depan pelancongan dan impak pelancongan mampan baharu dalam pasca pandemik. Disokong oleh Kementerian Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Indonesia, forum antaranya disertai oleh Menteri-Menteri Pelancongan dari ASEAN, perwakilan daripada Pertubuhan Pelancongan Dunia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNWTO, para pakar antarabangsa daripada ASEAN dan Asia. Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM, konsultasi rakan dialog diadakan pada 13 hingga 15 September 2021 melalui persidangan video. Mesyuarat-mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Mesyuarat secara maya melibatkan Menteri-Menteri Ekonomi dari 10 negara anggota ASEAN, AMS dan rakan-rakan dialog Australia, New Zealand, Republik Rakyat China, Kesatuan Eropah, Hong Kong China, Republik India, Jepun, Republik Korea, Persekutuan Rusia, Switzerland, United Kingdom, Amerika Syarikat dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN. Mesyuarat antara lain membincangkan kerjasama ekonomi dan pelaksanaan beberapa inisiatif di antara ASEAN dalam setiap rakan dialog serta bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan global dan serantau, terutamanya tindak balas terhadap kesan ekonomi dan pandemik COVID-19. Semasa AEM, ASEAN, Australia dan New Zealand ke-26, mesyuarat menyediakan perkembangan pelaksanaan dan perbincangan mengenai penaiktarafan perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN, Australia, New Zealand ANZFTA. Mesyuarat juga mengambil maklum kepentingan program sokongan kerjasama ekonomi ANZFTA AECSP dalam memberikan sokongan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam usaha melaksanakan persetujuan ANZFTA dan memikirkan kehadapan program penggantian seterusnya.
Sementara itu, dalam sidang kemuncak mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi Asia Timur EAS ke-9, jemaah menteri bertukar pandangan mengenai impak COVID-19 kepada ekonomi global dan serantau dan langkah-langkah yang diambil oleh negara peserta EAS mengurangkan impak tersebut. Pihak Institut Penyelidikan Ekonomi bagi ASEAN dan Asia Timur (AREA) juga mengongsikan hasil penyelidikan yang terkini, aktiviti dan input ke atas perkembangan utama ekonomi global dan serantau, termasuk cadangan ke atas pemulihan pasca pandemik di Asia Timur. Pihak Sekretariat ASEAN juga memberi penerangan mengenai ramalan ekonomi global dan serantau bagi tahun 2022 serta langkah-langkah yang diambil oleh ASEAN sebagai tindak balas kepada pandemik COVID-19. Mesyuarat juga membincangkan mengenai persiapan bagi sidang kemuncak Asia Timur ke-16 yang akan diadakan pada Oktober depan. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Jamiah Ashrafiyah Lahore, Pakistan menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi pelaksanaan aktiviti dan program penyelidikan, pengajian dan pendidikan ilmiah serta pertukaran pelajar antara kedua-dua universiti. Majlis penandatanganan dibuat secara dalam talian dan diharap menjadi platform untuk memperkembangkan syiar Islam di merata dunia. Menandatangani bagi pihak UNISA Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA, manakala bagi pihak Jamiah Ashrafiyah Lahore, Pakistan ditandatangani oleh Hafiz Fizal Ur-Rahim, Chancellor Jamiah Ashrafiyah. Minat yang mendalam terhadap sejarah dan gemar melakukan penyelidikan telah mendorong seorang belia berumur 34 tahun untuk berkongsi maklumat mengenai sejarah melalui aplikasi Instagram. Dihasilkan pada tahun 2017, Facts.bn mengandungi perkongsian mengenai apa sahaja fakta-fakta menarik yang memfokuskan sejarah-sejarah lama berkaitan dengan negara Brunei Darussalam. Selain itu, fakta atau informasi menarik dari luar negara juga dikongsikan sebagai memberi variasi di akaun berkenaan. Muhammad Fauzi bin Idris menjelaskan kebanyakan sumber-sumber yang digunakan adalah daripada cerita-cerita yang didengar dan diperoleh dari orang-orang tua. Apa yang paling penting, setiap fakta yang saya kongsikan di Facts.bn adalah daripada sumber-sumber yang sahih. Manakala gambar-gambar atau apa saja bahan-bahan yang digunakan maupun dikongsikan di Facts.bn ada dikreditkan kepada pemilik asal, termasuk milik koleksi peribadi saya sendiri. Berkelulusan diploma lanjutan dalam sains maklumat dari Politeknik Brunei, Awang Fauzi mempunyai lebih 50 koleksi peribadi gambar yang mempunyai sejarah masing-masing. Saya berharap semoga apa sahaja yang dikongsikan di Facts.bn dapat menjadi rujukan dan memberi manfaat bukan sahaja untuk diri saya sendiri tetapi kepada sesiapa sahaja yang mengikuti Facts.bn. Produk udang putih beku iaitu udang laut spesies Lithopenes vanameae dari ternakan kolam telah mula diekspor ke Republik Rakyat China pada 13 September 2021 oleh syarikat Golden Corporation Sendirian Berhad. Sejumlah 32 tan metrik produk tersebut diekspor menggunakan perkhidmatan kapal laut bagi memenuhi permintaan import sebanyak 320 tan metrik sebulan dari Republik Rakyat China. Dengan pengenalan spesies udang Lithopenes vanameae telah membolehkan pengusaha akuakultur udang laut meningkatkan produktiviti ladang iaitu penghasilan 31.7 tan metrik sehektar setahun berbanding dengan prestasi keluaran ladang ternakan udang laut dalam kolam sebelum ini iaitu 16.4 tan metrik sehektar setahun bagi udang rostris.
Peningkatan prestasi tersebut telah membolehkan syarikat Golden Corporation menghasilkan 3,000 tan metrik udang laut pada tahun 2020 dan keluaran syarikat dijangkakan meningkat 33% pada tahun 2021. Mengikut perangkaan Jabatan Perikanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, nilai keluaran kasar industri akuakultur telah meningkat 223% pada tahun 2020 yang bernilai 32.4 juta ringgit berbanding pencapaian tahun 2015 iaitu 10 juta ringgit. Dengan adanya peningkatan penghasilan tersebut, bekalan bahan mentah akan lebih konsisten untuk diproses di kilang-kilang pemprosesan bagi menghasilkan produk beku dan seterusnya diekspor. Produk-produk beku lain seperti udang bakara, ikan selungsong, ikan kerapu juga dijangka diekspor ke Republik Rakyat China. Kerja-kerja penaiktarafan sistem talian Darussalam 123 akan dilaksanakan esok 18 September 2021. Menurut siaran akhbar Pusat Kebangsaan I-Kerajaan, kerja-kerja penaiktarafan talian tersebut bermula pukul 1 pagi hingga 3.30 pagi. Kerja-kerja penaik tarafan tersebut adalah bagi meningkatkan mutu perkhidmatan TD123 kepada orang ramai. Sehubungan itu, talian hotline 123 dan WhatsApp live chat 8333 123 tidak akan dapat dihubungi pada waktu berkenaan. Walau bagaimanapun, orang ramai masih boleh menghubungi talian Darussalam melalui saluran email info@123.com.bn, Facebook, Instagram dan Twitter @TD123BN.